ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، ولأزواجه أمهات المؤمنين، ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ محمد نواوي البنتاني رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. سئل الشبلي بعد موته عن حاله في المنام، فقال: قال الله تعالى لي: يا أبا بكر أتدري بما غفرت لك؟ قلت: بصلاح عملي. قال الله: لا. قلت: بإخلاص عبوديتي. قال الله: لا. قلت: بحجي وصومي وصلاتي. قال الله: لا. قلت: بهجرتي للصالحين ولطلب العلم. قال الله تعالى: لا. قلت: إلهي فبما؟ فقال الله تعالى: أتذكر حين كنت تمشي في درب بغداد فوجدت هرة صغيرة قد أضعفها البرد وهي تنزوي من شدته، فأخذتها رحمة لها وأدخلتها في فروة كان عليه وقاية لها؟ فقلت: نعم. فقال الله تعالى: برحمتك لتلك الهرة رحمتك. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Nasaihul Ibad. Kita masih lagi di dalam makalah yang
28 daripada bab Sunai. Nah, dari bab hadis-hadis atau nasihat-nasihat yang mempunyai 2 rangkap perkataan, itu makna bab Sunai. Dan kita masih lagi tentang cerita Ash-Shibli, seorang tokoh sufi namanya Abu Bakar Dulfin bin Jahdar Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala. Sambungan hari ininya, kata dianya, su'ila, ditanya oleh seorang Ash-Shibliyu akan Shibli. Jadi ada orang tanya dia. Bila orang tanya tu? Ba'da mautihi, setelah matinya Shibli. Tanya tentang apa? An halihi, tentang hal keadaan dia, kelakuan dia. Dah lepas mati nak tanya lagu mana? Ai fil manami, di dalam mimpi. Jadi ceritanya ada orang bermimpi jumpa dengan Syekh Abu Bakar Ash-Shibli dalam mimpi selepas kewafatan Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Jadi ni cerita orang soleh, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpulanglah pada kita nak percaya, tak boleh percaya, tak apa, tak berdosa apa. Nah, kerana ini cerita saja, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis Nabi yang mutawatir, kalau kita tolak, tu kafir. Nah, tolak Al-Quran, tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir, tu kafir, jatuh murtad. Adapun kita tak terima cerita orang soleh, tu dipersilakan. Tidak bawa jatuh kafir. Tapi kalau kita dengar baik-baik cerita dia ni, adakah orang panggil pengajarannya yang muafakat dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Itu. Jadi ada orang tanya kepada Syekh Abu Bakar Ash-Shibli selepas matinya Syekh Abu Bakar Ash-Shibli, orang mimpi jumpa dengan dia, lalu orang tanya dia, apakah kelakuan kamu di alam barzakh, wahai Syekh Abu Bakar Ash-Shibli? Faqala, maka jawab oleh Syekh Abu Bakar Ash-Shibli, qala Allah ta'ala li, Allah Ta'ala telah berfirman kepada aku. Dalam mimpi ni, Allah Ta'ala tanya dia. Tuhan tanya ni bukan Tuhan tak tahu. Setiap kali kita jumpa, walaupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis-hadis Tuhan tanya malaikat, malaikatku, apa yang hamba aku buat pada malam? Tu kan, Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu dah. Siapa yang iktikad, Tuhan pun tak tahu juga, sebab tu dia tanya malaikat dia. Kafir selalu. Jangan main-main tak ni. Tu kafir selalu. Tuhan tanya pasal apa? Dah Tuhan Maha mengetahui. Tuhan tanya tu supaya kita yang tak tahu ni tahu. Gitu Jadi kalau Tuhan tak tanya, kita nak tahu lagu mana? Tuhan tanya tu supaya kita yang tak tahu ni tahu. Bukan Tuhan tu tak tahu, bukan. Tuhan Maha mengetahui. Di zatnya ada sifat ilmu, sifat pengetahuan, yang mana ilmu Allah Ta'ala meliputi, muhitum bi'ilmih, meliputi dengan ilmunya. yakni ilmu Allah Ta'ala tahu dengan secara umum dan detail, kulli dan juz'i. Dan ilmu Allah Ta'ala tidak terdahulu oleh jahil, tak terdahulu oleh bodoh. Macam kita ni, ilmu kita ni pada makna bodoh. Sebab apa? Sebab kita ni nak tahu kena mengaji. Hatta ilmu tu ilmu daruri sekalipun, ilmu hak bahasa mudah, tak ada kena mengaji. Tapi kalau kita tak ada pengalaman, maka kita tak akan tahu, tak akan mengerti. Seumpama pedas lada, manis tomato, manisnya gula,
Kalau orang tak biasa tek gula lidah, tak biasa makan pula ada, dia tahu tak pedas, dia tahu tak mani, tak tahu lah, dia kena tek juga. Jadi sebelum daripada dia teh, dia try testing tu dia pun tak tahu apa tu manis, apa tu pedas, nah? Apa tak lagi ilmu nazari, ilmu yang bahasa kena tilik fikir dengan akal, lebih-lebih lagi terdahulu dengan jahil. Dah, terkadangnya dapat tahu, terkadangnya tak dapat tahu. Maka sebab tu Allah Ta'ala nak sedarkan kita orang yang mengetahui sedikit sebanyak ni, jangan kita duk berasa angkuh. Likulli fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas tiap-tiap orang yang Allah Ta'ala beri ilmu sepatas lidah tu, ingat ada Tuhan yang maha amat mengetahui. Alim, sirah mubalaghah dia panggil, nah, yang maha amat mengetahui. Nah, jadi kita ni kadang-kadang boleh ilmu sepatas lidah tu bahasa ngak, nah, bahasa tak ada arah dah lah, orang lain tu bodoh belaka dah lah, nah, orang lain tu tak ada nilainya dah lah. Nah, ilmu yang kita mengaji itu sebenarnya untuk bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah hampir hati kita dengan Allah Ta'ala. Maka kerana itulah sabda Nabi SAW, man izdada ilman lam yazdad wara'an wa tawadu'an lam yazdad ilallahi illa bu'dan. Mana-mana orang yang bertambah ilmu, ngaji tu hebatlah, daripada pasti tadika masuk sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, nah, BA, MA, PhD, PQ, RSTU, BW, XYZ, CG, jela-jela penuh atas belakangnya piku. Nah, tapi tak bertambah warak dan tak bertambah tawadhu. Nah, tak tambah warak dia dengan Allah Ta'ala, nah, dan tidak tambah tawadhu hati dia dengan makhluk Allah Ta'ala. Bahkan dok berasa dia lah hak lebih, dia lah hak hebat. Maka kata Nabi-Nya, orang ni tidak bertambah apa-apa dia kepada Allah, melainkan semakin jauh daripada rahmat Allah. Nah, jadi semakin jauh dengan rahmat Allah berarti semakin dekat dengan kemurkaan Allah. Orang yang dekat dengan rahmat Allah berarti dekat dengan syurga Allah. Orang yang jauh daripada rahmat Allah berarti dekat dengan murka Allah. Bila dekat dengan murka Allah berarti dekat dengan neraka Allah. Wal'iyadu billahi min zalik. Tengok. Maka sebab tu kita ada ilmu sikit sepatas lidah pun, ilmu tu bukan untuk diperagakan, apalagi dibanggakan, apalagi nak dijual beli dengan harga dunia, samanan qalila, harga dunia yang sangat murah. Nah, harga dunia yang sangat murah. Kerana dunia ni kalau kita boleh sebutin dunia milik kita seorang pun sikit. Nah, Sayyidina Ali yang bersyair ketika mana tentera Islam berebut harta ghanimah, nah, dalam peperangan Uhud, sehingga tentera-tentera yang diperintah oleh Nabi untuk jaga di atas bukit, jaga memanah, bila tengok tentera kafir ni lari dah, maka mereka pun menang dah kita ni, nah, kita turunlah, ambil juga harta yang ditinggal oleh orang kafir, tentera kafir. Kalau kita tak turun, rugilah kita, tak dapatlah harta ghanimah, rampasan perang. Akhirnya tanpa sabar menunggu arahan daripada Nabi, turunlah sebahagian sahabatnya diberebut harta ghanimah. Khalid Al-Walid ketika tu belum masuk Islam lagi, nah, patah balik mari serang kat belakang, kalah orang Islam ketika tu. Maka Sayyidina Ali syair, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minadh dhalili. Itulah dunia, benda yang paling sikit daripada benda yang paling sedikit. Nah, kalau ada harga nilainya di sisi Allah, dunia sebutin seberat sayap nyamuk. Nabi sabda, lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah ma saqal kafir li syurbatil ma'i. Nescaya Allah tidak akan bagi minum orang kafir walau seteguk air sekalipun.
Maka kalau kita tengok dunia ni, orang kafir lebih kaya pun ada pada kita orang Islam. Nah, bukan setegak air, supaya air dia boleh minum lagi. Berartinya dunia ni tak ada harga di sisi Allah. Nah, tapi walau tak ada harga pun, oleh kerana kita ni buta mata hati, maka kita rasa dunia lah hak sebenar. Nah, dunia lah hak besar. Nah, tanah sekangkang kera. Cuba tengok kera kekeng luar tu. Berebut adik-beradik sampai putus silaturahim pun ada. Nah, tengok. Allah, teruknya kita manusia bila buta mata hati tu dah. Padahal orang yang asyik masuk dengan dunia ni, kata Sayyidina Ali, adzallu minadz dzalili, lebih hina daripada binatang yang paling hina. Nak tega apa hak paling hina? Nah, yang maklum lah. Nah, babi dia ni bukan sibuk babi molek lagi babi teruk. Nah, lebih teruk pada babi lagi nak ya weh. Orang yang asyik masuk dengan dunia. Tu habis. Baik, qala Allahu li, sambung cerita tadi. Allah Ta'ala berfirman kepada aku, kata Syekh Abu Bakar Asyibli, ya Aba Bakrin, hei Abu Bakar Asyibli, atadri bima ghafartu laka, apa engkau mengetahui dengan apa perkara kau telah mengampun olehku bagi engkau kesalahan engkau, dosa-dosa engkau? Mu tahu tak amalan gapo yang telah menyebabkan aku ni apung kesalahanmu? Nah, kita ni kalau Tuhan tak apung kan, pasti kita ni orang soleh selalu dah. Hak kita duk doa semua pas maya tu kan. Nah, Rabbana apa? La tu'akhid apa? Tengok dah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, hei Tuhan, kami buat zalim pada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika tidak mengampun dosa kami dan kasih belah pada kami, pasti kami ini termasuk di kalangan orang yang rugi. Jadi matlamat kita orang mukmin ni nak dapat keampunan Allah. Itu kerja kita. Nak gapo pun asal dapat keampunan Allah, puas hati. Gitu. Sebab tu nikmat ni artinya i'ta, pemberian daripada Allah disertakan ma'al maghfirah, disertakan dengan keampunan. Itu dia panggil nikmat. Kita duk minta dengan Tuhan, jangan minta mata, jangan minta semata-mata benda. Minta nikmat. Mana? Kalau ilmu yang nafi', kalau semaya kau, ibadat kau yang makbul, kalau suami yang soleh, isteri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, itu dia panggil nikmat. Tu jangan kita minta dengan Tuhan tu semata-mata mata benda. Ya Allah, aku nak kaya, ya Allah, nak kaya, bau jatuh sejuta atas ribu, pakai ribu tak mari masjid. Tak ingat kau zakat sedekah gapo lah. Jadi tawaruk lampau, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenar manusia tu pelampau bila dia tu kelihatan kaya. Habis duk ujian lama, tak ada bini lagi, minta dengan Tuhan, ya Allah aku nak bini, minta nak bini saja. Tuhan boleh beri, sekali beri pak, tapi pak tu semua Pontianak langsung sakit kepala kita. Maka mintalah nikmat, isteri yang soleh, anak yang soleh dan solehah. Itu barulah orang panggil tak sakit kepala kita. Kalau Tuhan bagi juga pemberian dia, kerana dia tu Rahman, Tuhan yang maha bodoh, Tuhan yang maha pemurah. Dia beri tak kira siapa, dia nak beri, dia beri. Tapi kalau tidak disertakan dengan maghfirah, keampunan dosa,
maka dia panggil niqmah, bukan nikmat, tidak, dengan qa. Nah, niqmah. Baik. Tuhan tanya ni bukan Tuhan tak tahu dah. Itu sekali lagi kita ulang. Tuhan tanya ni supaya kita yang tak tahu ni tahu. Begitulah kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana pun kalau ada cerita Tuhan tanya malaikat dia ke, Tuhan tanya siapa-siapa nabi dia ke, itu bukan Tuhan tanya kerana Tuhan tak tahu, tidak. Tuhan Maha amat mengetahui. Nah, ilmunya tidak terdahulu dengan jahil, tidak perlu belajar, dan ilmu Allah Ta'ala tahu dengan secara kulli dan juz'i, umum dan detail segala perkara. Itu bila Tuhan tanya lagu tu kepada Syekh Abu Bakar Asyibli, qultu, berkata, menjawablah olehku, kata Syekh Abu Bakar Asyibli, bi salahi amali, jadi ghafarta li, engkau ampunkan dosa aku, bi salahi amali, dengan baik amalan-amalanku, maknanya dengan amalan-amalan yang soleh. Semaya, puasa, sedekah, itu amrun ma'ruf nahi munkar, ikutlah amalan-amalan soleh. Barangkalinya dengan ni lah asbabnya ampun kesalahan aku, hai Tuhan. Lalu Tuhan jawab, qala Allah Ta'ala la, tidak. Bukan dengan amalan soleh tu. Qultu, ya, berkata lagi olehku, Syekh Abu Bakar Asyibli kata, bi ikhlasi ubudiyati, adakah mu ampun dosa aku ni dengan sebab ikhlas pengubudiahan aku, makna pengabdian aku, penghambaan diri aku pada Allah tu benar-benar ikhlas. Aku menghambakan diri aku padamu, benar-benar licin hatiku, tidak ada sesuatu selain daripada mu yang aku kehendak. Itu orang panggil ikhlas mukhlasi. Ikhlas mukhlasi ini ikhlas yang dalam hatinya tidak ada ma fi qalbihi ghairullah, tak ada dalam hatinya selain daripada Allah. Ikutlah selain daripada Allah. Pahala selain daripada Allah, syurga selain daripada Allah, tak ada. Lepas tu ada lah hati dia Allah. Itu dia panggil ikhlas mukhlasi. Ikhlas ni tak boleh buat-buat. Ikhlas ni dia kurnia setelah mana orang tu benar-benar telah lalu ikhlas yang wajib. Mana? Ikhlas mukhlisi. Tuhan berkata tu ikhlas mukhlisi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah mereka itu hamba ibadat kepada Allah melainkan supaya ikhlas. Ikhlas mukhlis itu hak wajib fardu ain. Mana kita semaya, kalau kita sedekah, kalau kita berzakat, kalau kita buat apa sahaja perintah Allah, mengharapkan balas baik daripada Allah, pahala syurga, takut pada neraka Allah, nak kepada wa'dun, janji baik Allah, takut kepada wa'idun, janji buruk daripada Allah. Itu ikhlas mukhlisi. Ada hak ni kemah dah. Hak ni hak Tuhan perintah wajib. Takut tak ada hak ni. Bawa masuk habis riya, ujub, sum'ah, takabur. Hak tu semua virus-virus yang menghapuskan ikhlas mukhlisin tadi. Semaya kerana apa? Riya, nak orang tengok kita ni kuat amal ibadat. Habis al-amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuk riya, riya ni maknanya nak supaya orang tengok, maka batal segala pahala amal dia. Lepas tu takut orang tengok. Kalau gitu tak usah pergi masjid lah, semaya rumah. Semaya rumah tak suruh orang tengok kan. Tarkul a'mal li ajril riyaul akbar. Tinggal beramal kerana takut ke riak, tu riak besar lagi. Bapak bagi segala riak. Jangan main. Apa tu lagu mana Ustaz? Tak dapat, tidak, kena mujahadah. Apa mujahadah? Jid wali jitihad. Bersungguh-sungguh lawan hak tak baik dalam hati kita. Mari rasa nak tunjuk kau orang, aku ibadat supaya orang, astagfirullahalazim. Apa nak kutip pahala dengan orang tu ke? Dia ke hak
hak layak, hak mampu wi pahala wi syurga aku. Lawan. Itu tujuannya, hikmahnya supaya kita senantiasa mujahadah. Dan jihad mujahadah lawan nafsu yang jahat itulah orang panggil jihadul akbar. Sebagaimana sabda Nabi ketika mana balik peperangan Badar, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali daripada peperangan yang kecil nak menuju ke Madinah ni peperangan yang lebih besar. Kejut sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lagi ke jihad yang lebih besar daripada jihad mati nyawa manusia ni? Jawabnya Nabi, ke ada. Apanya? Al jihadu bin nafsi, jihad lawan nafsu yang jahat. Karena nafsu yang jahat itulah sebenar-benar musuh bagi diri kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika, sebenar-benar musuh kamu itu ialah nafsu jahat yang berada pada diri kamu tu. Itulah orang panggil sebenar-benar musuh yang patut kita kena lawan. Sebab apa? Sebab nafsu ni nafsala amaratun bisu. Kerana nafsu ni ialah satu makhluk yang sangat menyuruh kita berbuat derhaka, perkara yang jahat, maksiat pada Allah Ta'ala. Maka sebab tu orang yang hijrah sungguh ni Nabi ya, bukan semata-mata intiqal min baladin ila baladin akhar, bukan berpindah daripada satu negeri ke satu negeri yang lain, tidak. Tapi Nabi kata al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminal mu'minu min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Aidah, orang Islam tu ialah orang Islam lain selamat daripada bahaya lidah dia, tangan dia. Orang mukmin tu ialah orang mukmin lain aman daripada bahaya lidah dia dan tangan dia. Dan orang yang berhijrah tu ialah orang yang meninggal, menghajar, maknanya membuang akan barang yang menegahlah oleh Allah Ta'ala daripada mengerjakan perkara tersebut. Itu nak buat lagu mana kalau kita tak mujahadah lawan nafsu? Riak itu derhaka pada Allah, takabur itu derhaka pada Allah, ujub itu derhaka pada Allah. Derhaka tu al-kibriya uridai faman naza'ani anni fahuwa aduwi. Bermula sombong, takabur, besar diri, rasa diri itu lebih hebat, itu adalah sifatku Tuhan raya. Pakaianku atas sifatku. Siapa mana-mana orang yang ambil cabut pakai di dia, maka aku istihar musuh dengan dia. Sebab tu iblis di istihar musuh. Kenapa? Bukan kerana berzina, bukan merogoh risuah ke curi meropok dah. Tapi kerana aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan daripada mentaati perintah Allah, suruh sujud hormat pada Tuhan Adam. Kenapa? Istakbar, mana takabur, rasa diri lebih baik daripada orang lain. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Tuhan Adam. Tengok, maka masuk dia daripada jumlah orang yang kafir. Kalau kita tak mengaji ilmu tasawuf, kita tak tahu di mana riya, ujub, sum'ah, takabur, hubbul jah, hubbul dunia, hubbul mal, hubbul riyasah, hasad, dengki. Ini semua ni perkara-perkara maksiat batin, dia panggil maksiat yang tak dapat nampak dengan mata kepala. Walau pakai serban besar, janggut panjang, jubah labu, wasabah tak cukup tangan, balut tekak, tapi kalau ada buah-buah tu sifat-sifat yang dicela tadi dalam perut dia, maka orang ni tak termasuk di kalangan nafsu yang bertenang dengan Allah Ta'ala. Bila tak masuk nafsu yang bertenang dengan Allah Ta'ala, tidak naik kepada nafsu yang direda oleh Allah Ta'ala, dan dia tidak reda dengan apa yang Allah Ta'ala tetap, dan tak masuk dia dalam kalangan orang yang Allah akui sebagai hamba dia, dan tidak termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala jemput masuk dalam syurga dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tengok. Jadi Syekh Abu Bakar Syibli jawab, dengan ikhlas pengabdian aku kepadamu lah itu sebab itulah mu apung kesalahan aku, dosa-dosa aku.
Qala Allah Ta'ala, lalu Tuhan jawab pula kepada Abu Bakar Syibli, la, tidak. Tidak lagi. Tu tengok. Qultu, berkata olehku, jawab lagi oleh Syekh Abu Bakar Syibli, bihaji wa sawmi wa salati, barangkalinya mengampun kesalahan aku, dosa aku dengan sebab haji aku, puasa aku, semaya aku. Betul lah kok. Nah, lalu Tuhan jawab lagi, qala la, tidak. Ini bukan nak cerita kata tak payah semaya, tak payah puasa, tak payah haji, tak payah ikhlas, bukan. Nah, hak ni semua perintah Allah Ta'ala berlaku dah ni. Nah, hak wajib laku ni. Ikhlas wajib, semaya wajib, puasa Ramadan wajib, haji wajib bagi orang yang berkemampuan. Nah, dan setiap apa hak Tuhan perintah tu mesti kita kena buat mengikut apa hak Tuhan suruh. Ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bih, mendatangkan setiap perintah Allah tu di atas wajah yang diperintah oleh Allah Ta'ala, bukan semata-mata buat hidup. Bukan semaya tu ikut-ikut. Orang akak tangan, kita akak tangan. Orang gerak bibir mulut syusyah-syusyah, kita pun gerak bibir mulut syusyah-syusyahnya ke. Baca berapa tak tahu, betul ke tak tahu. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi tak tahu kalau mana. Rokok orang dongeng, orang menerak pun menerak kita, tak jadi lagu tu. Nah, mesti orang panggil dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Karena tiap-tiap amal tanpa ilmu, maka amal tersebut tidak diterima, bahkan tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, tanpa ilmu dia semaya. Banyak. Nah, tiap-tiap rakaat ni piah akak tangan semua. Tiap-tiap rakaat piah akak tangan. Ngaji mana tak tahu. Kenapa? Tu banyak. Tapi semaya tu nyanyi. Nah, tak tahu muafiq masbuk. Nah, tak tahu syarat qudwah mengikut imam ada berapa. Tapi jemaah hanya rajin masjid mari semua. Jadi AJK masjid nah. Nah, tapi duk semaya tepi kita tu berat kalah ke? Tiap-tiap rakaat piah. Tak boleh gitulah. Nah, nak piah-piah apa? Ada tempat hak boleh piah. Nah, ada tempat tak sunat kita piah ni. Bahkan termasuk perbuatan ajnabiyah. Sila hari bulan boleh bawa batas semaya nanti ni. Jaga-jaga. Ni banyak. Allah. Nak tegur muka tua. Kalau tegur kan serasa hati pula. Tapi masa ustaz guru duduk mengajar, tak masuk. Nah, guru mengajar fiqh kau berapa tak masuk. Duduk main kubir masjid, tunggu mati isyak, baru siapa maksud dia. Lepas tu duduk dalam kejahilan lagu tu. Ini bahaya. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Al-Suratul Kahfi, Tuhan kata, qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, adakah kalian nak tahu, kami nak wayak orang yang paling rugi di sebuah amalan dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang disesatkan hidup dia tu dengan mata pencarian dunia, tak ada nak ngaji, tak ada nak menadah, tak ada nak menuntut ilmu fardu ain. Duk cara ke dunia, nak buah semua, nak kecek semua, hak urusan dunia, ham nego tak habis. Walaupun kuliah maghrib ada dah, tok guru mengajar fiqh, tok guru mengajar tauhid, tok guru mengajar tasawuf, ilmu fardu ain, tapi dia tak duduk, tak tumpu ngaji. Akak pun guru duduk buah kok bira lemo tu. Nah, duk buah habis noh ham nego hak itu hak ini. Itu. Nah, tapi yuhsibuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi duk seka-seka dalam hatinya dia buat kerja yang molek, yang bagus. Kami AJK masjid kami jemaah masjid tak tinggal. Siap lagu tu, siap. Nah, qala, jawab oleh Tuhan pulaknya, la ya Aba Bakrin, tidak hai Abu Bakar Syibli, bukan kerana itu.
bukan kerana hajimu, puasamu. Qultu, berkata olehku, Syekh Abu Bakar Syibli kata, bihijrati lis-salihina, adakah kerana hijrah aku kepada orang soleh, artinya ziarah orang soleh. Nah, ziarah tutup guru, ziarah alim ulama, adakah sebab tu muapung kesalahan aku? Wali talabil ilmi, dan hijrah aku kerana menuntut ilmu dari satu negeri ke satu negeri, daripada satu pondok pada satu pondok, daripada satu ribak pada ribak, satu madrasah ke satu madrasah. Adakah kerana itu muapung kesalahan aku, dosa aku? Qala Allah Ta'ala, lalu jawab oleh Allah Ta'ala, la, tidak. Qultu, ngalah adalah waka Asyibli ngalah. Qultu, berkata olehku, ilahi, hei Tuhanku, fabima, maka dengan sebab apa kalau gitu? Nah, dengan asbab gapo yang mengapu kesalahan aku, hei Tuhan, aku sendiri tak tahu, mulah yang Maha mengetahui segala-gala. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala firman kepada Abu Bakar Asyibli, atazkuru, adakah engkau ingat, hina kunta tamshi, ketika adalah engkau itu sedang berjalan-jalan, fi darbi Baghdad, pada sempadan negeri Baghdad, mana di pintu gerbang negeri Baghdad. Mu ingat tak mula mu pernah berjalan di pintu gerbang atau di sempadan negeri Baghdad? Fawajadta hirratan saghiratan, maka mendapatilah oleh engkau akan anak kucing yang kecil. Nah, anak kucing yang kecil, anak kucing yang halus. Qad ad'afaha al-bardu, sesungguhnya telah melemah, mendhaif, melemah akan dia, akan anak kucing yang kecil itu, al-bardu, oleh kesejukan. Jadi musim sejuk barangkali ketika itu. Jadi kucing ni dhaif, getar-gegar. Nah, getar. Kita pun kalau tak ada baju sejuk, musim sejuk, oi, ni demam, nah, getar-gegar kat lah. Wahia, dan ia anak kucing kecil itu, tanzawiyu, jatuh gepoh. Kenapa? Min syiddatihi, kerana bersangatannya sejuk. Sejuk sangat-sangat tu menyebabkan anak kucing itu gepoh, jatuh. Pesel lah kalau kita kata. Fa'akhadtaha, maka mengambillah oleh engkau, hei Abu Bakar Asyibli, ha, akan dia, akan anak kucing kecil itu, rahmatan laha, kerana rahmat, kasih, sianya kesian belah. Itu rahmat asalnya riqqatul qalb. Riqqah qalb artinya lembut hati. Nah, pecah hati atau mailul qalb. Nah, lembut hati. Kita tengok moci umur 80 duk jalan kok kedai-kedai restoran bawa tisu. Nah, rasa lagu mana kita? Kesiannya dah, pecah hati. Itu dia panggil rahmat. Oh, pedih hati aku tak boleh tengok weh. Riqqatul qalb dia panggil, itu rahmat. Maka automatiknya bila kita pecah hati tengok satu-satu peristiwa tu, kita akan mula buat baik, ambil duit sedekah, nah, ataupun ambil nasi ke berapa makan sini naik, nah, duduk jalan lah makan duduk lagi, gitu kan. Itu dia panggil rahmat. Jadi rahmat Allah Ta'ala luah lagi. Nah, apa rahmat Allah Ta'ala? Buat baik Allah Ta'ala untuk kita ni terlalu besar dan tidak mampu kita nak balas. Nah, belum kita minta tu dibuat baik dah, belum kita wujud tu Tuhan siap dah, iradatul ihsan, Tuhan nak buat baik pada kita. Dan sekarang ni tak putus-putus madat, pertolongan, nikmat, imdad daripada Allah, rahmat Allah tak putus. Ni kita duduk nafas ni, nah, turun naik, darah kita berjalan oleh, mata kita boleh kelip, mulut kita boleh buat keluar suara, boleh munyah, boleh mamuh, boleh telan makan, boleh mengatuk, boleh tidur, boleh segar, boleh berlari, boleh sakit perut, boleh terberok, boleh kecing, boleh ketuk. Semua nikmat Allah Ta'ala lah kata. Kira tak boleh ketuk ke mana? Nah, bucik perut situ ngangin, nah. Maka rahmat Allah lebih luas. Hak tu baru 1% daripada 100 rahmat Allah Ta'ala. Innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'atar rahmah. Allah yang menjadikan rahmat pada hari Allah Ta'ala buat rahmat ada 100 rahmat.
fa amsaka indahu 99 rahmah. Allah simpankan rahmat dia tu 99 untuk orang mukmin di hari akhirat. Wa arsala ala kulli khalqihi rahmatan wahidah. Allah titikkan pada sekalian makhluk ada atas muka bumi dengan satu rahmat saja. Oh, nah, satu rahmat saja. Besar tak besar rahmat Allah? Sangat luas. Sebab tu Tuhan kata jangan putus. La taqnatu an rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana tu mu ambil kucing tak ada anak kucing tu kerana rahmat. Siaplah. Wa adkhaltaha fi farwa, dan engkau memasukkan akan anak kucing kecil tersebut tu fi farwa, dalam lengan jubah. Lengan jubah musim yang sejuk ni ya luah. Nah, bubuh dalam tu biar dia panas, hangat ke tubuh dia. Wa kana alaika wiqayatan laha, kana alaika, dan adalah menjadi kewajipan ke atas engkau, wiqayatan laha, menjaga memelihara baginya, bagi anak kucing kecil. Fakultu, bila Tuhan suruh ingat peristiwa tersebut, Abu Bakar Asyibli kata na'am. Oh iya betul. Faqala Allah Ta'ala, lalu Tuhan jawab kepada Abu Bakar Asyibli, bi rahmatika litilkal hirrati, dengan sebab rahmat kasihan belah engkau kepada demikian itu anak kucing kecil, rahimtuka, aku kasih kepadamu, aku rahmat kepadamu. Itu. Maka walaupun ni bukan hadis, tapi bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, hadis yang dikenal dengan hadis musalsal bi awwaliyah. Anak murid pertama-tama sekali diperdengarkan oleh guru dia hadis ni mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang bersifat kasih belah ni akan dikasih belah oleh Tuhan yang maha berkat, maha tinggi pangkatnya. Irhamu man fil ardi, kasih belah olehmu kepada siapa saja yang ada di bumi. Apa dia kucing, apa dia anjing, apa dia lalat. Dulu ingat tak awal-awal kita ni dulu cerita Imam Ghazali, lalat hingga di hujung dakwah pen dia nak menulis kitab, dia duduk senyap, kesia belah lalat ni dah harga kot, biaya minum dulu. Kita lalat pom dia ni. Nak teng lalat ni. Kalau kita tak Serina Umar burung pipik. Burung pipik orang panggil burung usfur. Nah, dia kesia belah, dia berjalan ikut Madinah, tengok ada budak duk main burung pipik, duk lastik burung pipik, dia pun ambil bayar ke budak tu, bebas. Maka akhiratnya Allah Ta'ala rahmat kepada Sayyidina Umar. Muka nakir dilarang untuk tanya dengan suara yang kuat kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu adalah kitab Mawa'iz Al-Usfuriyah, ada cerita tu. Jadi kerana inilah aku rahmatkan kepadamu, hei Abu Bakar Asyibli. Maka kerana itu Nabi SAW sabda, irhamu man fil ardi, kasih belahlah olehmu kepada siapa saja yang ada di atas muka bumi, yarhamukum man fis sama, nescaya mengasihi engkau oleh mereka yang berada pada langit di kalangan malaikat, lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bertempat di langit. Bahkan Allah Ta'ala kasih sayangnya tidak ada batasnya kepada mereka yang benar-benar kasih kepada sesama makhluk Allah. Habis situ. Baik, kemudian kita sambung semula pula wal maqalatus salasuna, dan bermula maqalah yang ke-30. Qala Asy-Syibli, lau zuqtum halawatal wuslah la'araftum mararatal qati'ah. Kalau kamu dapat kecap manisnya berhubung dengan Allah, nescaya engkau akan mengetahui betapa pahitnya berputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat dia tu, masya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar
وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.